Kelantan yang dikenali tanah serendah sekebun bunga sememangnya kaya dengan khazanah bumi yang kurang diberikan perhatian untuk diteroka oleh pihak kerajaan negeri serta badan-badan terlibat. Selain minyak, biji besi, berlian dan emas yang pernah ditemui di beberapa pelosok negeri Kelantan, kini gas pula ditemui yang menggambarkan negeri Cik Siti Kembang ini memang bertuah kerana kaya dengan hasil bumi yang dianugerahkan oleh Allah sebagai sumber ekonomi dan rezeki para penduduknya. Menjejaki penemuan gas, seorang penduduk Cik Ghazali Awang Kecik dari kampung Kubang Cenuk, Tuban, Pasir Mas, Kelantan, iaitu kira-kira 14 km dari pusat bandar Pasir Mas bagi mengetahui pengalamannya menemui gas tersebut. Menurut Cik Ghazali, pada awal penemuan gas berkenaan ialah sewaktu beliau masih lagi dalam usia kanak-kanak, kira-kira pada tahun 1954. Pada waktu itu beliau telah pun terhidu suatu bau yang amat busuk. Namun beliau kurang pasti tentang bau yang agak pelik itu sebenarnya gas. Tetapi kini gas dikesan wujud di kampungnya itu pada akhir tahun 2003. Katanya, semasa beliau kanak-kanak dulu, beliau sudah terhidu bau yang pelik itu. Tetapi disebabkan beliau masih kanak-kanak, kefahaman pun tidak ada bahawa yang berbau busuk itu adalah gas. Bila dah usia begini, barulah beliau perasan. Bermulanya beliau menemui gas itu sewaktu beliau meminta pihak Jabatan Kesihatan menggerudi tanah bagi mewujudkan sebuah perigi untuk tujuan mendapatkan bekalan air sebagai kegunaan di rumahnya. Pihak terbabit menggunakan peralatan menggerudi tanah dan dapat menggali dengan kedalaman sekurang-kurangnya 24 meter atau 80 kaki atau 4 batang paip. Dalam masa setengah jam sahaja, bekalan air berkenaan tersembur keluar dari bumi. Tetapi paling menghairankan pihak yang mengendalikan peralatan itu ialah dengan tiba-tiba enjin penggerudi itu mati dengan sendirinya. Semburan air keluar dari bumi semakin kuat setinggi pohon kelapa, mencecah 15 meter atau 50 kaki sehingga menyebabkan persekitaran halaman rumahnya banjir. Usaha menggerudi tanah tersebut terpaksa dihentikan buat sementara waktu berikutan peristiwa aneh ketika itu. Akibat daripada sifat ingin tahu, pihak yang mengendalikan peralatan menggerudi itu datang ke arah lubang yang dapat dikorek. Alangkah terkejutnya kerana beliau mendapati ada sesuatu yang menyebabkan lubang yang digalinya menggelegak dengan kuat dari dalam bumi. Melihat keanehan itu, pada perkiraan orang yang mengendalikan jentera menggerudi mengesyaki bahawa sesuatu yang menggelegak dalam lubang yang digalinya itu adalah gas. Beliau pada mulanya bercadang untuk menyalakan pemeti api untuk menguji adakah sesuatu yang keluar dari dalam bumi dengan mengeluarkan bunyi yang berdesir itu benar-benar gas atau sebaliknya. Pada permulanya, pembantunya menegah supaya tidak memasang pemeti api kerana dibimbangi berlakunya kebakaran dan letupan yang kuat. Namun, hasratnya itu diteruskan juga dan apabila api dinyalakan, gas yang dimasukkan itu terus menyambar api dari pemetik apinya dan sahlah baginya bahawa sesuatu yang keluar dari lubang itu adalah gas. Akibat daripada tindakannya itu menyebabkan api terus marak menyala di tempat keluarnya gas dari lubang yang digalinya. Keadaan menjadi kelam kabut sehingga memaksanya menggunakan jentera menggerudi itu dengan mencurahkan air ke arah api yang sedang marak menyala. Lebih kurang setengah jam kemudian barulah api tersebut dapat dipadamkan. Disebabkan kewujudan gas tersebut, perigi yang pernah digalinya sebelum ini airnya tidak digunakan langsung kerana berbau busuk. Ini kerana menurutnya air yang kelihatan dalam perigi tersebut berwarna biru untuk menunjukkan kehadiran gas tersebut. Akhirnya, beliau terpaksa menggali perigi yang kedua dengan harapan untuk mendapatkan sumber bekalan air ke rumahnya. Tetapi masalah air berbau yang berpunca dari gas tersebut masih wujud. Masalah demikian bukan sahaja dialami olehnya, tetapi jiran-jirannya juga turut mengalami perkara yang sama. Apabila ditanya adakah masalah air berbau gas hanya dialami oleh keluarganya, beliau menjelaskan jiran-jirannya juga mengalami perkara yang sama malah sejauh 2 km sehingga ke simpang jalan masuk ke kampungnya. Jika penggalian hingga mencecah 20 kaki ke dalam tanah,
sudah tentu seseorang penggali akan menemui gas tersebut. Selain masalah air perigi berbau busuk yang berpunca daripada kehadiran gas berkenaan, masalah apabila hujan turun juga turut menambahkan sesuatu yang tidak pernah diduga olehnya. Ini kerana menurutnya, apabila hujan mencurah turun di halaman rumahnya, baru-baru ini didapati wujudnya buih-buih keputihan. Seingatnya, buih-buih putih itu untuk menunjukkan air hujan yang pastinya meresap ke dalam tanah. Tetapi dugaannya itu adalah sebaliknya. Sebenarnya, buih-buih putih yang wujud di halaman rumahnya tak kala hujan turun untuk menunjukkan tindak balas di antara air hujan dengan gas itu. Kekuatan gas itu walaupun dalam keadaan berbuih sebenarnya boleh menyebabkan api boleh menyala dan terbakar. Katanya, peristiwa hujan turun baru-baru ini menyebabkan wujudnya buih-buih putih seperti air sabun. Apabila dinyalakan api, gas itu menyambar api malah terus menyala dan terbakar. Masalah lain yang diketahui wujud akibat kehadiran gas di sekitar rumahnya ialah kebanyakan ikan yang dapat hidup di dalam sawah padi hanyalah ikan puyuh sahaja. Ikan-ikan lain seperti keli dan haruan kini semakin pupus. Manakala buah-buahan seperti durian tidak lagi dapat berbuah dan musnah. Tetapi buah-buahan asam seperti mangga dan kuini seolah-olah mandul walaupun pohonnya hidup subur. Hanya yang berbuah lebat seperti kelapa dan pinang sahaja. Hakikatnya, beliaulah orang pertama yang menemui gas asli berkenaan sejak 2 tahun lalu. Tetapi rahsia itu tidak ingin disebarkan kepada orang lain sehinggalah berita penemuan gas di kampung Sipul bersebelahan dengan kampungnya diketahui umum. Beliau mendapatkan gas tersebut dengan menebuk alat memerangkap gas yang dibuatnya sendiri dan menyalurkan ke rumahnya menggunakan 6 batang paip. Walau bagaimanapun, keadaan gas asli itu kini semakin berkurangan akibat gangguan tanah yang tersumbat pada alat memerangkap gas yang disalurkannya ke dalam tanah tersebut. Berita tentang penemuan gas itu akhirnya sampai juga kepada pihak dan agensi-agensi kerajaan. Menurutnya, selain kunjungan pihak Kementerian Kesihatan Pasir Mas, agensi kerajaan lain seperti Jabatan Geologi, Pejabat Tanah dan Galian PTG, Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Bomba. Katanya, pernah juga agensi kerajaan seperti Kementerian Kesihatan Pasir Mas, Jabatan Kaji Bumi, Jabatan Tanah dan Galian, Jabatan Alam Sekitar dan Bomba membuat kunjungan untuk melihat hal ini secara lebih dekat. Menurutnya lagi, Jabatan Kaji Bumi pernah mengambil contoh tanah untuk dibuat kajian. Tetapi setakat ini tiada sebarang laporan. Manakala Jabatan Alam Sekitar turut mengesahkan bahawa gas di sini memang banyak. Malah pihak Jabatan Bomba pernah melarang beliau supaya tidak menyalakan api atau melakukan aktiviti pembakaran. Justru, agensi-agensi kerajaan berkaitan, ketua kampung di samping wakil rakyat yang bertanggungjawab perlu sentiasa membuat pemantauan serta memberikan reaksi dan perhatian yang sewajarnya supaya hasil khazanah bumi yang dianugerahkan ilahi tidak disia-siakan begitu sahaja sebelum rezeki dari bumi ditarik balik yang ternyata boleh merugikan ekonomi negara amnya dan masyarakat sebagai penduduk yang terlibat khasnya.